Ya, okey. Di Sabah sana Nun, boleh bakal lah kau. Macam tu kan. Dan sahabat-sahabat yang terus setia ikuti kita, jangan lupa kita ada 15 frekuensi di Radio IKIM. Boleh terus layari bagaimana frekuensi di tempat anda. Dapatkan di Facebook IKIM FM dan juga di laman web www.ikim.my. Betul. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda yang di dalam negara, luar negara masih mendengarkan Radio IKIM di atas talian, di apps dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Betul. Itulah pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah 20 tahun bersama Radio IKIM dan anda juga hari-hari alhamdulillah ada juga pendengar baru, masya-Allah. Ya, betul-betul, masya-Allah, ada yang dengarkan kita di pelbagai platform kan. Namun walau kita dapat dengar yang baik-baik pun, itu pun perlu bersyukur. Itu baru dengar. Belum lagi dapat lihat yang baik-baik, dapat makan makanan yang sedap-sedap. Semua itu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Sebab ada, untuk bersyukur ni ada 3 kesan sebenarnya yang kita kena tahu. Bersyukur sebenarnya menyihatkan badan dan juga bersyukur mengundang bahagia kepada pengamalnya dan bersyukur menenyakkan tidur. Okey, itu antara kesan utama kan. Kalau kita bersyukur, masya-Allah, jadi itu baru 3 kesannya dan 3 kesan itu pasti akan bercambah lagi dengan perkara-perkara yang baik yang lain lagi kan, insya-Allah. Sama-sama kita tingkatkan syukur kita, lahirkan rasa syukur itu di mana saja yang kita rasa patut kita persembahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang berikan sesuatu kepada kita, pasti kita hargai kan. Sama juga, ini Allah yang bagi, lagilah kita kena hargai. Betul. Dan untuk para pendengar, kita menghargai anda juga untuk kita nak dapatkan lagi banyak ilmu, rancangan yang bermanfaat untuk anda. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskimana Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, jom tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk rancangan Fas'aluna. Dan petang ni kita nak bincang lagi tentang sifat terpuji berkaitan sabar. Okey, kita akan bincang sama-sama. Okey, soalan pertanyaan boleh WhatsApp kepada talian konti kita 0112900404 dan juga boleh hantarkan alamat email soalan-soalan anda di alamat fas@ikimfm.my. Ya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar sahaja lagi. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Hiburan. عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, nescaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, nescaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, nescaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia yang telah menyahut seruan kerajaan untuk mendapatkan vaksin.
Dan inilah hadiahnya. Saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Namun, jangan lupa patuhi SOP ketika rentas negeri dan lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Lindungi diri dan seluruh keluarga Malaysia daripada jangkitan COVID-19. Omar, cuba baca ayat kelima surah Al-Waqi'ah. Wabussatil jibalu basa. Okey, baca ayat ke-8 surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruj'a. Wah, hebatnya Abang Omar. Abang Omar belajar dengan kawan-kawan di Al-Baghdadi. Seronok. Jom daftar anak anda ke program kolaborasi APC dan Didik sekarang. Layari www.jomapc.com. Alhamdulillah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my.
masa anak yatim anak muda dunia dilindungi Allah setiap masa anak yatim anak muda dunia. 100.2 FM di Kuala Terengganu. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh 2 orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai akademik IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga ahli panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan ahli panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, selamat petang kepada anda. Kita masih lagi dalam pertemuan yang baik-baik hari ini untuk nak bawakan rancangan Fas Aluna di setiap hari Rabu petang ini. Fas Aluna bermaksud Tanyalah Kami. Okey, dan anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan sebenarnya menerusi rancangan ini kita bukakan ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita hantarkan pertanyaan anda. Ya, betul Syafiq. Nama rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media dan juga di email rancangan Fas Aluna fas@ikimfm.my. Betul. Menerusi rancangan ini dalam musim ini kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian kita waktu ini, Mona. Ya, kita akan bersama untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik seadanya. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Masya Allah. Masya Allah. Doktor walaupun dekat pejabat tapi segaknya tu maintain. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Sudi lagi bersama kita di petang ni Doktor. Kita nak kupas lagi tentang tajuk yang yang sedia. Doktor? Bulan terakhir jangan macam tu Doktor. Kita nak lagi dapat ni daripada perkongsian Doktor, insyaAllah. Betul. Khususnya untuk petang ini kita akan sambung bersama Doktor tentang sabar. Dan minggu lepas Alhamdulillah Doktor telah membincangkan tentang jenis sabar, iaitu sabar dalam melaksanakan taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar ketika menerima ujian. Dan mungkin minggu ni Doktor boleh terangkan kelebihan orang yang sabar dan apakah faedah yang diperolehi oleh orang yang bersabar ini. Sebagai mukadimah, silakan Doktor. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang bahagia Datuk Mona Jasman, Syafiq, sama Doktor, dan para pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dalam rancangan Fas Aluna membicarakan tentang kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan saya menggunakan teks Qalbun Salim yang dikupas oleh Al-Fadil Ustaz Mahathir Haji Jul. Seperti mana yang disebutkan oleh Puan Mona Jasman tadi, telah kita bicarakan sebelum ini beberapa jenis sabar, dan hari ini kita akan bicarakan kenapa perlu sabar. Apakah kelebihan orang yang bersabar? Kalau kita tak tahu yang kita ni ada kelebihan kerana buat sesuatu, kita tak akan ada keinginan nak buat. Kan? Betul tak Mona?
Syafiq ya. Betul doktor. Kita tak tahu apa kelebihan dia. Apa kelebihan kita sabar. Kebaikan dia apa? Ya. Jadi kalau kita tahu, kita ada ilmu tentang kelebihan dan kebaikan bersabar itu, dia memotivasikan kita, dia mendorong kita untuk berlaku sabar. Mengamalkan sifat yang baik itu. Dan kalau kita cakap tentang sabar, dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang sabar ini. Dikatakan lebih daripada 100 ayat yang menyebut tentang sabar. Dan juga kita akan temui ayat di mana Allah menyebut Allah SWT itu bersama, Allah SWT mencintai orang yang sabar. Ini juga banyak. Dan dalam hal ini juga, kalau kita perhatikan ulama menyebut keadaan ataupun di mana Allah menyebut dia menyukai bersama itu hanya dalam beberapa perkara sahaja. Dengan orang yang tertentu saja yang dikatakan dalam sekitar 10 orang begitu. Kategori orang yang mendapat rahmat Allah SWT. Baik. Yang pertama sekali, apakah kelebihan orang yang sabar? Yang pertama sekali ialah orang yang sabar ini mendapat rahmat daripada Allah SWT, mendapat kebaikan daripada Allah SWT dan mendapat hidayah daripada Allah SWT. Ini berdasarkan ayat Quran. Allah SWT menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah, yakni orang yang sabar, orang yang dilimpahi dengan kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmat. Dia dapat kebaikan dan dia dapat rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya daripada Allah SWT. Dalam surah Baqarah ayat 157. Ini kita kata kelebihan pertama bagi orang yang sabar, iaitu mendapat rahmat, kelebihan kebaikan daripada Allah SWT dan rahmat. Yang kedua, yang ini kita sebut dah tadi, ma'iyatullah, kebersamaan Allah SWT dengan kita. Allah SWT menyebut, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu. Allah SWT sebut, sabar. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Ini yang saya sebut tadi. Tidak banyak ayat Al-Quran yang menyebut yang Allah bersama dengan seseorang. Melainkan beberapa kategori, antaranya ialah orang yang sabar. Di mana Allah SWT bersama dengan orang yang sabar. Kita nak tak Allah bersama dengan kita? Sudah tentu kita nak Allah SWT. Bersama bukan dalam arti kata Allah SWT itu dekat dengan kita, duduk sebelah kita ke, macam bersama kita dengan manusia. Tidak bermaksud begitu. Tetapi bersama di sini bermaksud pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu bersama dengan kita, mengiringi kita, melindungi kita. Jadi ini yang dimaksudkan. Dan kalau kita faham gitu ya, jangan kita membayangkan yang pelik-pelik, menjisimkan Allah SWT itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang ini kita boleh dengar Ustaz Aiman, Dr. Aiman akan mensyarahkan, dah banyak dah dia syarahkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, yang ketiga ialah Allah SWT menjadikan orang yang sabar ini sebagai pemimpin. Orang yang sabar ini Allah SWT akan lantik sebagai pemimpin. Dia jadi pemimpin. Jadi orang yang nak jadi pemimpin ni dia kena sabar. Dan orang yang sabar ini jugalah kebiasaannya akan dilantik sebagai pemimpin. Allah SWT menyebut, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaumnya dalam agama kami selama mereka ini bersifat sabar. Jadi kalau dia bersifat dengan sifat yang sabar, maka Allah SWT akan memilih dia menjadi pemimpin. Ini yang ketiga. Dia ada dalam 13. Syafiq 13 dan saya baca sepintas lalu saja yang kita kata secepat dia supaya kita boleh habiskan bab sabar pada hari ini. Dan kalau minta saya berhenti rehat, beritahulah, saya akan sambung lagi. Nak habis 13 tu lama juga tu.
berhenti rehat dulu Syafiq. Betul, insyaAllah. Kita nak berehat seketika. Kita bagi Dr. Nick ambil nafas kejap. Lepas ni kita akan sambung dengarkan lagi perbincangan kita ini. Ya, insya-Allah. Yap. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda terus setia bersama kami, berehat seketika, kembali selepas ini. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian saat ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Pusat Syarak, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ya, alhamdulillah. Dr. Nick masih mencangkan tentang sifat-sifat terpuji, sabar. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Dan cakap tentang sabar ni banyak dan juga pelbagai pecahannya, Muna. Sabar dalam bentuk bukan hanya sekadar semata-mata tentang kemarahan saja. Selalu kita cakap sabar jangan marah kan. Tapi dalam ibadah pun sebenarnya kena sabar juga kan. Dalam berdoa kita pun kena sabar juga. Semua itu adalah tuntutan yang dibawa oleh akidah Islam. Doktor, jom kita sambung lagi doktor dengan tajuk ini. Silakan. Baik, kelebihan yang keempat ya Syafiq ya. Alhamdulillah kita sudah bicarakan 3 tadi. Kelebihan dia yang keempatnya ialah ganjaran pahala yang tidak terhitung. Tapi orang yang sabar, Allah SWT memberi ganjaran pahala yang tidak terhitung. Berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada ayat Quran, Allah SWT menyebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka yang tidak terhitung. Banyak ganjaran pahala. Surah Zumar ayat 10. Jadi itu adalah kelebihan orang yang bersabar. Pahala yang banyak. Yang kelima, Allah SWT menyebut, Nabi SAW menyebut fis sabri ala ma takrahu khair. Ini berdasarkan daripada hadis Ibn Abbas yang menyebut bahawasanya sabar dalam sesuatu perkara yang kamu benci adalah suatu kebajikan. Maknanya apa? Kalau kita bersabar dengan benda yang menyusahkan kita, ia adalah suatu kebajikan. Dan Allah SWT akan memberikan kita nikmat, memberikan kita ganjaran, kebaikan, rahsia yang kita tak tahu melalui kesabaran kita itu. Sebagai contoh kita lihatlah
Syafiq sebut tadi juga pasal berdoa. Kita berdoa tak dapat kan, kita rasa macam Allah Ta'ala ni tak makbulkan, sabar dalam berdoa. InsyaAllah mungkin dah makbul tapi belum tiba masanya lagi, belum dapat lagi. Minta kaya contohnya tak dapat lagi. Mungkin kalau kita kaya sekarang ni kita jadi teruk daripada orang yang lain kan. Jadi Allah Ta'ala tangguhkan dulu sehingga kita punya keimanan kita punya ketakwaan kita sesuai untuk kita menanggung kekayaan dan kesenangan yang mungkin akan melalaikan kita. Jadi begitu juga dalam menuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu perlu kesabaran. Yang ini yang Imam Syafi'i sebut tu. Imam Syafi'i kata, ana la tanalul ilma illa bisittatin. Tidak, sesungguhnya kamu tak akan memperoleh ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. 6 perkara selain daripada zakaun wa hirsan, salah satunya ialah tuluz zaman, lama tempoh dia belajar ilmu ni, bukan sekejap. Dan satu lagi wastibar, maknanya penuh dengan kesabaran. Kesabaran yang kuat, yang jitu. Jadi itu satu kesabaran dalam menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu belajar dari, kadang-kadang kalau kita lihat naik kereta api pergi rumah Tok Guru belajar talaqi. Kalau kita dengar macam mana cabaran Syekh Nazrul Nasir belajar di Mesir, bagaimana nak guru dengan guru dia, guru duduk jauh, dia pergi nak talaqi dan sebagainya. Kesabaran yang lebih, yang kuat dalam menuntut ilmu. Dan begitu juga dalam hal-hal lain yang kita sebut. Dan kerana itu Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada orang yang bersabar. Yang seterusnya, yang keenam, orang yang sabar ini mendapat pujian daripada Allah SWT. Allah SWT berfirman, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang yang sabar dalam kesempitan, ketika penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT mengiktiraf orang yang sabar ini ketika kesusahan, kesempitan, peperangan, kepayahan itu sebagai orang-orang yang benar-benar teguh iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Kita dapat pujian daripada Allah SWT. Jadi ini mendorong kita untuk kita melakukan kesabaran. Yang ketujuh, ini juga kita sebut sebelum ini, Allah SWT berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Surah Al-Imran ayat 146. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang sabar. Jadi kita tak mahu, Syafiq, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sudah tentu kita mahu. Kita mahu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita mahu Allah SWT bersama dengan kita. Ini semua hanya boleh dicapai bagi orang yang sabar. Orang yang sabar saja yang mencapai ini. Yang ke-8, mendapat balasan yang lebih baik daripada amalannya. Dan sesungguhnya dalam Quran, saya baca cepatlah, kita dah tak ada masa. Coba terjemahan saya. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 96. Yang ke-9, beruntung pada hari kiamat dan selamat daripada api neraka. Allah SWT menyebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, mafhumnya sedang malaikat-malaikat pula akan masukkan kepada mereka dari tiap-tiap pintu, selamat sejahteralah kamu. Assalamun alaikum bima sabartum. Disebabkan oleh kesabaran kamu. Masuk. Jadi kita boleh masuk syurga tanpa tanpa hisab, macam-macam lah, dengan kelebihan selamat daripada syurga, selamat daripada api neraka. Yang ke-10, dijanjikan khabar gembira. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, mafhumnya, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan yang ke-11, menjadi orang yang mulia. Dan orang yang sabar dan memaafkan sungguh perbuatan yang demikian itu adalah mereka yang dikehendaki liman azmil umur. Benda itu berat. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 43. 11. Dua lagi Syafiq mana? Yeah. Jadi saya pergi laju sikit sebab kita tak ada masa. Silakan.
Jadi yang seterusnya, kelebihan bagi orang yang sabar ini, Allah SWT menyebut dalam surah Ibrahim ayat 5, mafhumnya, dan sesungguhnya kami utuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan berkata, keluarkanlah kamu daripada kegelapan kepada cahaya iman dan ingatkan mereka dari akan hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang sabar, lagi kuat bersyukur. Maknanya orang yang sabar ini dia mendapat hikmah, mendapat rahsia daripada ujian-ujian, daripada pancaroba, daripada kepayahan. Allah Ta'ala bagi dia, Allah bukakan kepada dia hikmah untuk dia melihat apakah yang Allah SWT bagi kepada dia, apakah ujian yang Allah SWT itu, dan menjadikan mereka ini di kalangan orang yang bersyukur. Kadang-kadang orang yang Allah SWT timpakan sesuatu ujian yang tidak ada padanya kesabaran, dia tidak nampak apakah hikmah yang Allah SWT timpakan ujian tersebut. Jadi dia menjadi orang yang marah, orang yang maki hamun, orang yang mengutuk dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang ada memiliki sifat yang sabar, apabila Allah uji dia dengan kesusahan dan kesabaran, dia dapat melihat di sebalik ujian dan kepayahan itu sebenarnya ada sesuatu kebaikan yang Allah SWT ingin berikan kepadanya. Kerana itu orang-orang yang sabar ini, Allah SWT golongkan dia sebagai orang yang bersabar dan orang yang bersyukur dan mendapat ganjaran yang besar. Dan akhir sekali, orang yang sabar ini juga menjadikan diri lebih ingin mengambil tahu tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi ini adalah 13 yang disebut dalam kitab Qalbun Salim yang mensyarahkan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Ahmad Jilid. Saya kira kalau dalam kitab Syekh Abdul Qadir itu menyebut dalam 5 saja, kalau tak silap saya. Tetapi ditambah lagi oleh Al-Fadil Ustaz Mahadidul dengan 8 lagi. Wallahualam. Saya rasa itu saja dekat ini sebelum kita berhad di seketika, insyaAllah Syafiq. Baik, itu dia Mona. Kalau kita lihat dari sudut sabar ni sangat penting hikmahnya, seperti apa yang doktor kabarkan kepada kita Mona, bagaimana kalau kita bersabar dan setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita pasti ada hikmah dia. Sabar tiba-tiba Allah kurniakan lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Itulah hikmah bersabar kan. Baik, kita ada soalan juga Mona. Ya, betul. Ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini. Bertanya Alif dari Shah Alam, boleh ke kita nak marah, kita lepaskan marah ke dinding atau barang-barang sekeliling? Katanya sakit tangan lepas tu, tapi bila orang dah tak ada, betul ke apa yang saya buat ni? Sebab lepas tu saya terus relax dan cool down, katanya. Boleh ke ni? Kan? Marah dekat barang, piu balik. Ya, itulah. Sebentar saja lagi doktor akan jawabkan, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan dari Pusat Syara IKIM. Dan kita nak teruskan dengan soalan yang dah pun kita dapat di talian WhatsApp kita dan juga di Facebook kita. Ya, betul. Ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini bertanya, doktor, boleh ke kita marah dan kita lepaskan marah ke dinding walaupun sakit tangan lepas tu, tapi rasa lepas tu cool dan relax? Boleh ke doktor? Bagaimana caranya yang betul? Silakan. Silakan doktor. Ini biasalah, saya pun selalu juga tengok orang marah, dia tumbuk dinding sampai pecah. Kalau dinding kayu lah kan, kalau dinding batu tak pecah, tangan dia lalu. Ada juga saya tengok tempat-tempat kan, kalau kita tanya kenapa pecah ni, dia mengamuk pecah dinding. Jadi pertama, kalau kita lihat Islam menganjurkan supaya menahan marah, bukan melepaskan marah, dan menahan marah. Jadi yang dituntut dalam Islam ialah menahan marah. Kalau kita melepaskan marah, tak kiralah kita lepaskan marah dekat orang ke, lepaskan marah dekat dinding ke, dekat barang ke, itu sudah kira melepaskan marah. Kita bukannya menahan marah. Yang dituntut kepada kita ialah supaya kita menahan marah. Jangan kita lepaskan kemarahan kita itu, kerana itu sebenarnya merosakkan jiwa kita. Jiwa ni kena didik supaya mampu menahan emosi. Kalau kita tak didik emosi kita, diri kita akan jadi sentiasa dalam keadaan mudah marah. Tak apa, aku tak marah ke orang, aku tak pukul orang, aku pukul dinding, aku baling botol apa semua kan. Itu bukan penyelesaian dalam Islam. Penyelesaian dalam Islam ialah menahan marah. Dan Islam beri beberapa kaedah. Satunya ambil wudu kan, itu kan penyelesaian dari Islam. Kita tengah marah, kita pergi ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang. Nak baik lagi sembahyang. Sembahyang sunat 2 rakaat sebagai contoh. Kan Islam anjurkan kalau kita tengah marah berdiri, kita duduk. Kalau duduk baring. Jadi itu antara beberapa kaedah yang dianjurkan dalam Islam supaya kita menyelesaikan emosi kita yang terbangkit dan sedang membuak-buak itu. Dan kita kena ingat, dengan kita berbuat demikian bukannya rugi. Kita buat begitu bukan rugi. Allah SWT beri pahala, malaikat mencatat pahala setiap kali, setiap saat kita sabar itu. Itu yang penting. Kalau kita tumbuk dinding, tumbuk apa, pertama itu dah hukum dia berdosa sebab dia mencederakan tangan kita. Kita tak boleh mencederakan tangan kita. Kan, melukakan tangan kita tak boleh. Tangan ni bukan hak kita, hak Allah SWT bagi pinjam kat kita. Dalam menyebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tumbuk dinding tu walaupun tak adalah sampai kita kata apa kan, tak adalah cedera parah, tetapi dia menyakitkan, melukakan kita. Dalam apa juga keadaan kita tidak dibenarkan melukakan, menyakitkan diri kita. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan yang terpaksa, yang tertentu kan, untuk perubatan dan sebagainya, tidak lain. Jadi kita kena, yang pentingnya ialah kita kena kawal emosi kita. Kita jangan fikir bagaimana nak melepaskan emosi, tetapi kita kawal. Ada ahli psikologi juga kadang-kadang dia anjurkan pergi tepi laut, jerit tepi laut seorang-seorang.
Itu saya tidak lihat itu satu penyelesaian dalam Islam. Kalau kita baca kitab-kitab pun tak sebut macam tu. Nak selesai dia bukan dengan macam tu. Nak selesai ni ialah kita kena kawal diri kita. Mula-mula mungkin susah, tetapi kita biasakan diri kita mengawal emosi kemarahan kita, lama-lama dia akan jadi senang. Macam budak-budak semayang juga. Budak-budak kalau daripada kecil lagi kita dah biasakan dia semayang, tua dia dah tak ada masalah nak semayang. Yang jadi masalah ni tua baru kita nak suruh semayang. Anak kita yang dah 30 baru kita suruh semayang, susah lah. Tapi kalau daripada kecil lagi, dia dah besar, kita dah tak payah suruh dah dia semayang sendiri je. Dia dah balik, dia semayang je. Sebab dia dah terbiasa dengan benda tu. Begitu juga dengan emosi kita. Kita kena kawal tu, membiasakan diri mengawal emosi kita. Jadi saya rasa itu saja yang menjawab soalan. Jadi wallahualam lah menjawab ke tidak, tetapi itu adalah yang saya faham lah. Kan? InsyaAllah satu nasihat juga tu kan. Betul. Nasihat supaya kita tidak melepaskan kemarahan kita dekat tempat lain, merosakkan barang lain tu juga tu. Kan. Okey, dan kita nak ke Negeri Sembilan, Doktor ni. Ada sahabat kita namanya Sarip Dol. Okey, bertanya, doktor, adakah sabar ni ada hadnya? Seperti selalu skrip kita bila kita marah kat orang, kau jangan, aku ada had ni. Adakah macam tu juga, doktor? Silakan, doktor. Sabar ini tidak ada had dia dari segi kalau dia melibatkan diri kita. Dia melibatkan diri kita, kita boleh sabar, unlimited sabar. Sehinggalah dia tidak sampai kita kata menjatuhkan image Islam, merosakkan Islam. Dia menghina agama kita, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda-benda yang berkaitan dengan agama kita. Tetapi kalau yang melibatkan diri kita, maka kita boleh bersabar setakat yang kita diuji itulah. Dia tidak ada lah kita kata macam had. Siapa yang tetapkan had tu? Kalau kita kata had kan, tidak ada. Kan? Tetapi kalau dia melibatkan benda yang hukum agama, melibatkan Allah, Rasul, melibatkan Islam, maka di situ ada hadnya. Begitu juga kalau dia melibatkan perkara-perkara yang perlu dijaga kesucian agama sebagai contoh, maka di situ ada hadnya. Macam dalam peperangan kan, kita kata sabarlah, orang serang kita, tak boleh, kita tak ada, di situ bukan kesabaran. Jadi dia ada tempat-tempat yang mana dia melibatkan pendidikan sebagai contoh. Macam anjuran Islam, anak yang tak solat pada umur 10 tahun hendaklah ditangani, dirotan. Jadi kalau anak kita dah suruh dia semayang umur 7 tahun, bila dia umur 10 tahun dia tak semayang, maka kita kena pukul lah dia. Pukul yang mendidik. Jangan kita tak pukul pula, sedangkan Islam suruh pukul. Tak apa, sabar, dia kecil lagi, 10 tahun baru. Tak boleh lah, sebab itu dah suruh, Islam dah anjurkan mendidik, maka kita gunakan itu. Dengan syarat, dia ada syarat dia juga. Dengan syarat masa dia kecil tu kita dah suruh. Masa dia 7 tahun, masa dia kecil tu kita dah suruh. Bukannya masa 10 tahun baru kita suruh. Dia suruh dia 7 tahun dah 3 tahun dah tempoh sepatutnya dia dah semayang. Jadi bila dia dah berusia semayang tu, begitu juga kalau kita lihat perkara yang maksiat, maka di situ pun ada juga kesabaran yang boleh kita tegur. Sebagai contoh, isteri kita yang keluar dengan lelaki lain, kan. Jadi jangan kita sabar pula. Sabar je lah, sabar. Kan Islam suruh sabar. Isteri suami, mari ambil isteri kita keluar contohnya kan. Tak boleh macam tu. Itu suami dayus. Ataupun dengan kemungkaran, maksiat yang berlaku. Maka kalau kita mempunyai kuasa, kita tak bolehlah sabar pula. Kalau kita lihat maksiat berluasa, kemungkaran berluasa, itu ada anjuran lain. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu perbetulkan dengan kekuasaan, dengan tangan kamu hingga akhir. Jadi kita tak boleh sabar tengok maksiat berlaku, perzinaan berlaku depan rumah kita, jiran sebelah contohnya jadi rumah maksiat contoh, kita sabar je lah. Tak boleh. Itu mungkar berlaku sebelah rumah kita kena pergi buat sesuatu. Kalau kita tak boleh nak masuk rumah orang pun, kita bagi tahu pihak penguasa agama, bagi tahu pihak polis dan sebagainya, supaya benda itu dapat dicegah.
Kita tak boleh sabar, jangan jaga kepikaian orang dan sebagainya. Jadi ada, kalau kita kata had dari segi benda-benda yang menyebabkan agama, maksiat dan sebagainya, itulah dia punya batasnya. Tapi kalau melibatkan diri kita, kita boleh bersabar selama-lamanya. Dan kita dituntut bersabar. Orang buat macam mana kat kita, kita lihat Nabi SAW macam-macam orang buat kat dia. Kita pernah dengar ke Nabi kata, aku ada had juga sabar ni, kau jangan buat lebih-lebih. Tak ada Nabi SAW. Orang baling batu kat dia, orang apa semua, orang letak tahi unta pun semua. Dalam apa juga keadaan yang melibatkan diri peribadi dia, baginda SAW akan bersabar. Tapi melibatkan agama, baginda akan merah muka, baginda akan melawan, berperang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya mana? Kita ada lagi soalan? Ya, betul. Ada dari Faris Waidullah bertanya, adakah sabar memerlukan niat terlebih dahulu seperti hadis pertama dari hadis Arba'in, doktor? Hadis innamal a'malu binniyat itu. Bagaimana, doktor? Silakan. Sabar ini adalah sifat peribadi kita. Yang ni saya perlukan masa jugalah nak melihat soalan jawapan bagi soalan ini. Dan saya mungkin kita tangguh minggu depan, kita lihat. Saya pun nak tengok juga betul juga soalan ni perlu ke tidak ada niat sabar. Cuma kalau pandangan awal saya, sabar ini kita bersabar apabila kita diuji itu dengan kesedaran bahawa sebenarnya kita lakukan ini adalah kerana perintah Allah SWT. Jadi saya rasa di situ pun sudah cukup. Tapi apapun, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan lihat balik apakah dia memerlukan niat ataupun dia tidak perlu. Wallahualam. Ini saya satu soalan yang bagus daripada siapa ni, Faris kan? Ya, betul. Baik. Seterusnya ada lagi yang bertanya, doktor, apakah perbezaan antara memendam kemarahan dan mengawal kemarahan? Kan ini pun kita ada rasa dia. Islam tidak menuntut kita pendam kemarahan itu. Sebab kalau kita pendam, dia masih marah. Kalau kita pendam, dia akan ada je kita. Sambil bila-bila dia ada, cuma dia pendam je. Yang kita tuntut dia ialah kita mengekang, mengawal kemarahan itu. Pada ketika kita tengah marah itu, kita kawal kemarahan kita itu. Dan selepas itu, kita diharapkan dia akan berlalu pergi begitu. Jadi yang lebih baiklah memendam marah tu dari satu segi untuk short term, untuk sementara bolehlah kita pendamkan kemarahan kita itu, tetapi jangan kita pendam sampai bertahun-tahun. Sebab dia akan merosakkan emosi kita juga. Sebaiknya kita jangan pendam, tetapi kita kawal dia, kita kata mengekang kemarahan itu, dan pada ketika kita marah itu, dan selepas itu kita biarkan dia berlalu pergi, dan kita maafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kalau orang yang memendam kemarahan ini, dia tak maaf. Cuma dia tak luahkan saja. Dia tidak zahirkan saja kemarahan dia. Tapi marah dia tu masih ada membuat-buat lagi. Cuma dia tidak zahirkan saja. So dari segi tingkatan kesabaran itu, memendam kemarahan ini tingkatan yang bawah lah. Bawah. Walaupun dia dah okey. Tapi dia orang yang kawal dan kemudian memaafkan dan membiarkan perkara itu pergi, maka orang ini yang lebih mendapat ganjaran yang besar lagi. Wallahualam. Tapi dia of course dari satu segi dia lebih baik daripada orang yang marah lah. Betul. Allah, kena sabar banyak-banyak ni. Ya, kan? Betul. Alhamdulillah, kena mengawal kesabaran kita dan kemarahan kita sebenarnya dengan sabar. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan untuk petang ini, dan tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Doktor. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan lah pada perbincangan kita ini, para pendengar yang saya hormati boleh merujuk kitab penawar bagi hati ini untuk pembacaan lanjut. Kita tak ada masa untuk kita bincang panjang setiap isu. Cuma kita dah bincang sepintas lalu di sini, dan insyaAllah saya harap kita mendapat manfaatnya. Pertama, sabar itu dalam perkara kewajiban, kita ketaatan, kita sabar di situ. Dan kalau mengikut Ibn Abbas menyebut orang yang sabar dalam melakukan ketaatan ini, dia mendapat 300 darjat, 300 pangkat. Ini bukan hadis, ini Ibn Abbas punya pandangan, istihad Ibn Abbas. Dan yang kedua, orang yang sabar ketika meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang haram, maka dia mendapat 600 pangkat ataupun 600 darjat. Dan yang ketiganya ialah sabar ketika diuji
musibah oleh Allah SWT, maka dia mendapat 900 pangkat atau derajat kebaikan. Jadi ini antara apa yang boleh kita dapat daripada pengajian kita berdasarkan kitab Nawar Pagi Hati pada bab sabar ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada bab syukur. Moga-moga Allah SWT menggolongkan kita di kalangan orang yang sabar. InsyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Supaya sabar kita itu adalah sabar yang berkualiti seperti apa yang doktor bawakan perbincangan kita ini. Sabar yang membawa kepada dekatkan diri kepada Allah. Sabar yang membawakan benteng dalam kehidupan kita. Sabar kan. Walaupun kita perlu sabar satu perkara lain, tapi sabar yang kita maksudkan ini juga adalah kita tak boleh lagi bersabar sebab apa? Mungkin mengancam status agama kan. Itu semua ada cara-cara dan juga kaedahnya. Ya, betul. InsyaAllah dengan kesabaran kita meningkatkan lagi darajat kita. Banyak level tu yang kita tingkatkan dengan hanya bersabar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad. Jazakallah ana kulla khair, Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jaga diri baik-baik di sana, jaga kesihatan doktor. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di hari dan juga waktu yang sama. Kepada anda, terima kasih terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا
La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hubungi 018 971 76